A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kami daripada kelas BI04 akan membentangkan mengenai tajuk kami iaitu Al-Farabi bagi subjek falsafah Islam. Itu saya memperkenalkan nama saya Nur Ain Sofia binti Mat S1, nombor matrik 19PI04-024. Saya akan membincangkan ataupun membentangkan topik saya iaitu mengenai biodata ataupun profil Al-Farabi. Jadi kalau kita tengok pada slide, iaitu Al-Farabi nama penuh beliau adalah Abu Nash Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Al-Awzalah. Yang mana Al-Farabi ini dilahirkan di Wasij distrik Farab, yang mana dikenali juga sebagai Otrar, iaitu di Transoxiana. Yang mana sekarang Transoxiana ini dikenali sebagai Uzbekistan lah. Jadi pada tahun 275 Hijri bersamaan dengan 870 Masihi. Dan beliau wafat di Damaskus pada tahun 950 Masihi. Namun ada juga yang menyebutkan bahawa Al-Farabi ini wafat pada usia 80 tahun di Aleppo pada tahun 950 Masihi. Di Eropah, Al-Farabi ini lebih dikenali dengan nama Al-Farabius atau Avernas, yang mana nama ini dinamakan sebagai di tempat kelahiran beliau lah. Al-Farabi ini merupakan seorang falsafah Islam yang berketurunan Turki, lahir di sebuah perkampungan yang terkenal dengan nama Bausij, iaitu tempat kelahirannya lah. Dan panggilan Al-Farabi ini diambil dari nama tempat kelahirannya. Yang boleh kita ketahui mengenai latar belakang keluarga Al-Farabi ini adalah yang mana ayahnya merupakan seorang pegawai tentera berketurunan Parsi, dan ibunya juga berketurunan Turki. Mengenai latar belakang pendidikan Al-Farabi, yang mana Al-Farabi ini sejak kecil beliau suka belajar dan mempunyai kecekapan yang luar biasa dalam bidang bahasa. Dan di antara bahasa yang beliau berjaya menguasai adalah bahasa Iran, bahasa Turkistan dan Kurdistan. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa Al-Farabi ini mahir berkomunikasi dalam 70 bahasa. Tapi di antara bahasa-bahasa yang beliau mahir dan mampu menguasai dengan sepenuhnya adalah hanya 4 bahasa sahaja, iaitu Arab, Parsi, Turki dan juga Kurdi. Jadi pada waktu mudanya, Al-Farabi ini pernah belajar bahasa dan sastra Arab di Baghdad bersama ataupun berguru dengan Abu Bajkar As-Sarraj. Dan beliau juga menuntut ilmu mengenai logika serta falsafah bersama Abu Bishr Matitus Ibnu Yunus, yang mana beliau ini merupakan seorang Kristian Nestorian lah yang banyak menterjemahkan mengenai falsafah Yunani. Dan beliau juga belajar bersama Yohana Ibnu Hailam. Jadi seterusnya kemudian beliau berpindah ke Haran, yang mana Haran itu merupakan pusat kebudayaan Yunani di asal kecil. Dan beliau berguru bersama Yohana Ibnu Jilad. Akan tetapi tak berapa lama selepas itu beliau kembali ke Baghdad untuk mempelajari lebih mendalam mengenai falsafah. Dan beliau menetap di kota Baghdad selama 20 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa beliau tinggal di Baghdad selama 30 tahun. Allahu a'lam. Di Baghdad pula beliau ini mempunyai ataupun beliau ini membuat ulasan buku-buku falsafah Yunani serta mengajarkannya kepada orang lain. Dan di antara anak murid ni yang terkenal iaitu Yahya Ibnu Adi, yang mana beliau ini merupakan seorang falsafah Kristian lah. Jadi semasa usia beliau 75 tahun, kita boleh lihat pada beliau punya sumbangan, yang mana pada tahun 330 Hijri iaitu bersamaan dengan 945 Masihi, Al-Farabi ini berpindah ke Damaskus dan menjumpai serta berkenalan dengan As-Saif Ad-Daulah Al-Hamdani, yang mana beliau ini merupakan Sultan dinasti Hamdan di Aleppo. Dan Sultan tersebut memberikan beliau kedudukan sebagai seorang ulama istana dengan diberi kehormatan yang sangat besar. Tapi Al-Farabi ini memilih untuk hidup dalam bersederhana, iaitu ataupun zuhud lah. Dan beliau ini tidak tertarik langsung dengan kemewahan dan juga kekayaan. Dan beliau ini semasa berada di istana, beliau hanya memerlukan 4 dirham sahaja setiap hari untuk sekadar memenuhi keperluan kehidupan seharian beliau. Seterusnya ini mengenai cerita Al-Farabi, yang mana baki-baki duit yang diterima ataupun harta yang beliau terima, beliau bahagi-bahagikan kepada fakir miskin dan membuat amal kebaikan di Damaskus dan juga di Aleppo. Tapi ada sesuatu perkara yang menggembirakan Al-Farabi, yang mana beliau ini dapat bertemu dengan para sastrawan, penyair, ahli falsafah, ahli fiqh, ahli bahasa dan sebagainya. Dan lebih kurang 10 tahun juga Al-Farabi menetap di Aleppo dan Damaskus. Tapi pada masa itu beliau terpaksa berpindah ke tempat lain kerana di atas faktor peperangan ataupun akibat hubungan politik lah yang berlaku semasa tersebut.
Okay, di antara sumbangan lain yang mana Al-Farabi ini mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas dengan mendalami ilmu-ilmu yang ada serta beliau mengarang buku-buku ilmu tersebut. Buku-buku yang mana ada sebahagian yang sampai pada kita pada zaman sekarang dan kita menggunakan, ada juga yang tidak. Dan di antara buku-buku yang beliau tulis adalah mengenai ilmu bahasa, ilmu matematik, kimia, astronomi, tentera, muzik, ilmu alam, kehidupan, fiqh, mantik dan sebagainya lah. Okay, jadi Al-Farabi ini merupakan orang pertama dan terkemuka sebagai seorang sarjana dan pembawa kebenaran. Yang mana Al-Farabi ini juga diberi gelaran sebagai Muallim Al-Thani, iaitu guru yang kedua. Begitulah. Okay, jadi nak katanya baiknya ataupun zuhudnya Al-Farabi ini, beliau menceritakan kehidupan beliau di istana bahawa mempunyai pelbagai ataupun kemewahan yang sangatlah tinggi, tapi beliau langsung tidak terpengaruh dengannya. Dan mana beliau ini hanya memakai pakaian seorang ahli sufi, dan beliau sentiasa melakukan tugasan dengan menulis buku-buku dan juga artikel. Dan Al-Farabi hampir juga sepanjang kehidupannya yang berada di dalam dunia ilmu. Katanya bahawa beliau ini sangat cintakan ilmu, dan sehingga beliau tidak mencampurkan diri bersama raja-raja ataupun para politik untuk mengejar pangkat dan sebagainya. Okay, jadi terakhir sekali yang mana beliau ceritakan bahawa Al-Farabi ini bermukim di Syria sehingga beliau wafat pada bulan Rajab, iaitu bersamaan pada tahun 339 Hijri bersamaan dengan 950 Masihi pada usia beliau 80 tahun. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Al-Farabi ini berhijrah ke Mesir sehingga akhir hayat beliau, wallahu a'lam. Dan beliau ini dimakamkan di tanah perkuburan yang terletak di luar pintu gerbang kecil di bahagian selatan. Okey, jadi nak katanya akhir sekali majlis pengebumian beliau dipimpin oleh Saif Ad-Daulah yang diikuti oleh beberapa orang anggota istananya. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada kawan saya untuk yang seterusnya, insya-Allah. Nama saya Nur Fahira binti Abu Salim, nombor matrik 19BI 04018. Okey, insya-Allah kita teruskan pula dengan klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi. Al-Farabi telah membahagikan ilmu pengetahuan kepada 7 kelompok besar, iaitu ilmu lisan, ilmu logik, ilmu matematik, ilmu fizik, ilmu metafizik, ilmu politik serta ilmu fiqh. Ini ilmu tentang hukum. Namun kami hanya akan menjelaskan beberapa ilmu sahaja. Hal ini kerana tidak ramai yang mengkaji tentang pembahagian ilmu Al-Farabi ini secara terperinci. Jadi kami bersepakat untuk menjelaskan ilmu-ilmu yang Al-Farabi tekankan sahaja. Ramai yang mengatakan bahawa ilmu lisan bagi Al-Farabi ini terbahagi kepada 7 bahagian. Namun setelah saya teliti beberapa jurnal, hanya 6 bahagian sahaja yang dinyatakan, iaitu bahasa, gramatik, sintaksis, syair, menulis serta membaca. Bagi pembahagian bahasa, Al-Farabi telah membahaskan tentang ilmu kalimah mufrad. Maksudnya Al-Farabi menjelaskan makna bagi suatu kalimah atau perkataan tersebut. Seterusnya, beliau juga ada membincangkan tentang cara mengenal pasti, penulisan yang benar, pembacaan yang betul serta aturan syair yang baik. Okey, untuk pengetahuan, orang-orang dulu sangat suka membuat syair tau. Jadi yang mana kalau kita tahu isi-isi syair ni sangat tersirat. Jadi Al-Farabi menjelaskan macam mana kita nak tahu syair itu baik atau tidak. Okey, seterusnya ilmu logika. Logika ini bermaksud suatu ilmu yang mempelajari cara-cara atau hukum-hukum berfikir dengan betul supaya kita boleh membezakan antara pemikiran yang betul atau pemikiran yang salah. Al-Farabi telah membahagikan ilmu logika ini kepada 8 bahagian, yang mana ia diawali dengan kategori dan diakhiri dengan syair. Daripada ke-8 bahagian tersebut, ada 5 bahagian yang utama. Yang pertama, pembahasan tentang syarat-syarat utama bagi premis yang mana akan mengarahkan suatu silogism itu menuju kepada kesimpulan pengetahuan yang tertentu. Okey, silogism ni apa? Okay, silogism ini adalah suatu analisis logik yang dibuat berdasarkan premis umum dan khusus untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Ia lebih kurang berkait seperti subjek dan predikat, yang mana kalau kita gabungkan kedua-dua tersebut, ia akan menghasilkan satu kesimpulan. Yang seterusnya adalah definisi silogism yang berguna dan cara untuk menemukan bukti dialektik.
Okey, dialektik ni maksudnya kalau dalam bidang falsafah, kita tahu ahli falsafah ni ramai kan. Jadi masing-masing mempunyai pandangan masing-masing. Jadi kaedah silogism ni lah yang akan membantu untuk menyelesaikan atau mengenal pasti pandangan mana yang tepat. Yang ketiga pula adalah penelitian terhadap kesalahan dalam mengemukakan bukti-bukti serta penelitian ke atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika proses cerapan dan cara untuk mengatasinya. Untuk yang ketiga ni, Al-Farabi membahaskan macam mana kita nak dapatkan bukti-bukti bagi suatu kesalahan tersebut dengan cara yang teliti dan bagaimana untuk kita mengatasinya. Seterusnya yang keempat pula adalah pentarifan oratori, iaitu pidato, iaitu silogism yang digunakan untuk perdebatan di depan khalayak ramai. Beliau membahaskan tentang kaedah-kaedah seni pidato yang berkaitan dengan silogism yang digunakan ketika berdebat di depan orang ramai. Okey, silogism ni macam saya terangkan tadilah. Yang terakhir iaitu beliau membahaskan tentang bagaimana isi puisi perlu diselaraskan dengan tajuk utama serta menjelaskan kesalahan-kesalahan yang orang biasa lakukan ketika menulis puisi. Itu sahaja. InsyaAllah kita teruskan pada pembentang yang seterusnya. Nama saya Suzila binti Jamil, nombor matrik 19BI0403. Pada hari ini, saya selaku pembentang yang seterusnya akan membentangkan tentang klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi, iaitu dari sudut ilmu metafizik. Ilmu metafizik ini adalah sebuah ilmu yang membahas tentang ilmu ketuhanan, di mana Al-Farabi telah membahagikan ilmu ketuhanan ini kepada 3 bahagian. Pertama adalah membahas semua wujud dan hal-hal yang kepadanya sebagai wujud. Yang kedua adalah membahas prinsip-prinsip burhan dalam ilmu-ilmu teori dan juz'iyat, iaitu particulars, di mana ilmu yang itu berdiri sendiri kerana penelitiannya tentang wujud tersebut. Yang ketiga adalah membahas tentang semua perkara yang tidak wujud, yang tidak berupa benda-benda. Dalam ilmu metafizik juga, Al-Farabi telah menulis tentang maujud-maujud, iaitu satu-satunya ilmu yang meletakkan akal sebagai sumber kebenaran. Al-Farabi menjelaskan ilmu metafizik ini, iaitu ilmu ketuhanan dengan menggunakan pemikiran ahli falsafah dan saintis, iaitu Aristoteles dan Neoplatonism. Ia berpendapat bahawa al-maujud al-awwal merupakan sebab pertama bagi segala yang ada. Menurut Al-Farabi, segala apa yang ada ini hanya mempunyai 2 kemungkinan dan tidak mempunyai alternatif yang ketiga. Dalam pemikiran adanya Tuhan, Al-Farabi telah mengemukakan 2 dalil, iaitu wajib al-wujud dan mumkin al-wujud. Wajib al-wujud adalah wujud yang kena ada dan ia berdiri dengan sendirinya. Ia wujud dengan sempurna selamanya dan tidak didahului oleh yang tiada. Manakala mumkin al-wujud tidak akan berubah menjadi wujud tanpa ada wujud yang menguatkan. Dan yang menguatkan adalah bukan dirinya sendiri tetapi wujud al-maujud, iaitu merujuk kepada wujud yang pertama tadi. Seterusnya saya akan membentangkan tentang pemikiran Al-Farabi dalam muzik. Selain dikenali sebagai seorang ilmuwan, Al-Farabi juga merupakan seorang tokoh seni muzik yang terkenal pada zaman kerajaan Abbasiyah. Tumpuan Al-Farabi bukan sahaja dalam bidang falsafah, sebaliknya beliau merupakan seorang ahli muzik yang handal dan lagu hasil karya beliau telah meninggalkan kesan yang dalam kepada sesiapa sahaja yang mendengarnya. Beliau mempunyai kelebihan dalam bidang muzik dan telah mempelajari ilmu muzik ini sejak beliau masih kecil lagi. Selain itu, Al-Farabi mampu memainkan sejumlah alat muzik dan mampu menciptakan pelbagai instrumen muzik. Dalam bidang muzik, Al-Farabi telah menuliskan teori-teori muzik. Teori-teori muzik ini diciptakan atas dasar lahirnya anggapan bahawa teori muzik barat pada ketika itu tidak jelas dan mempunyai pelbagai kekeliruan. Perkara ini telah melahirkan pemikiran yang baru yang kemudiannya menjadi rujukan penulis muzik di barat. Selain itu juga, Al-Farabi telah mengarang buku tentang ilmu muzik kepada 5 bahagian. Dalam sebuah karyanya yang telah menjadi fenomena adalah sebuah kitab yang bertajuk Kitab Mausuki Al-Kabir, iaitu buku yang menceritakan tentang keagungan muzik. Sehingga kini, buku-buku tersebut masih dalam berbentuk naskah dan belum diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tetapi terdapat beberapa karya beliau lain yang telah diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Al-Farabi juga telah menciptakan sebuah alat muzik yang sehingga hari ini masih dikenali, iaitu gambus, dan beliau juga merupakan seorang penemu alat muzik, iaitu kanun dan rabab. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Nur Aida Izzati binti Suhaimi, nombor matrik 19BI040111. Okey, seterusnya kita pergi kepada falsafah politik Al-Farabi. Untuk falsafah politik ni, Al-Farabi telah pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah pemerintahan, yang kedua adalah masyarakat dan yang ketiga adalah negara. Pertama,
pemerintahan atau kepimpinan negara. Menurut Al-Farabi, pemimpin tu perlulah dipilih menurut kriteria yang digariskan oleh Islam, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Ini semua kita tahu, yang kita semua maklum, ni adalah sifat-sifat Nabi. Siddiq tu adalah benar. Jadi seorang pemimpin tu perlulah berkata benar. Dan kedua adalah amanah. Amanah dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan tanggungjawab. Yang ketiga adalah tabligh, iaitu menyampaikan. Pemimpin ni perlulah menyampaikan dakwah dan Islam kepada rakyat dia, kepada masyarakat dia. Dan yang keempat adalah fatanah, iaitu bijaksana dan cergas. Itu antara sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pemimpin. Tapi dalam penulisan Al-Farabi tidaklah memberitahu kaedah memilih pemimpin yang terbaik itu macam mana. Tapi yang pastinya rakyat ni dia berhak untuk memilih ketua negara dan boleh menggariskan beberapa ciri ketua yang sempurna. Maksudnya rakyat berhak untuk memilih ketua dan boleh tetapkan ciri-ciri ketua yang macam mana yang mereka nak. Al-Farabi juga tegas di sini mengatakan seorang pemimpin tu ataupun seorang pemerintah tu mestilah menjaga kebajikan dan memberikan penyelesaian kepada masalah rakyat. Sebab tu kita tak boleh melantik ketua ataupun pemimpin daripada kalangan yang lemah ataupun yang pendek akal dia, yang tak boleh nak berfikir, yang lambat dalam pemikiran. Ketua negara ni mesti ada daya intelektual, fizikal, spiritual dan moral yang tinggi. Yang paling penting sekali, dia mestilah bersifat adil dan mampu untuk membimbing rakyat dia ke arah kebenaran. Maknanya akal pemerintah tu mestilah luar biasa dan dia mampu untuk menyelamatkan rakyat dia sekiranya ada masalah. Dan seterusnya yang kedua iaitu peranan masyarakat. Melalui kacamata Al-Farabi ataupun melalui pandangan Al-Farabi, Al-Farabi merasakan bahawa untuk membentuk sebuah negara yang baik ini, masyarakat haruslah terlebih dahulu mengetahui peranan mereka. Jadi kita ni sebenarnya memang tak boleh lari dari membincangkan isu masyarakat dalam negara ni, kerana tanpa masyarakat maka tak terbentuklah negara tu. Mustahil lah untuk terbentuknya negara tanpa rakyat. Mustahil takkanlah ada negara yang ada pemimpin tapi tiada orang untuk dipimpin. Mustahil. Jadi rakyat tu pun penting. Penting untuk negara tu dan pemimpin pun penting untuk sesebuah negara. Jadi untuk menjadikan sesebuah negara tu negara yang baik, masyarakat tu sendiri seharusnya sepatutnya lah memperbaiki moral dan memiliki akhlak yang tinggi. Al-Farabi juga kata, ada juga menyebut ciri-ciri sebuah negara yang baik ini bergantung dengan tahap akhlak masyarakat. Betul sebab apa? Kalau masyarakat ada akhlak yang tinggi, pasti dan sangat yakin masyarakat ni dia sedaya upaya dia akan menjaga negara dia. Tak kisahlah dari segi kebersihan ke, dari segi keselamatan ke. Sekiranya masyarakat ni dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing, pastilah negara tu akan dapat mencapai tahap yang terbaik. Seterusnya iaitu yang ketiga. Yang ketiga adalah akidah negara mestilah Islam. Al-Farabi sangat menegaskan di sini bahawa untuk melahirkan masyarakat yang kuat, masyarakat yang utuh dalam sesebuah negara, memang tidak boleh lari daripada prinsip Islam. Maksudnya dekat sini dalam erti kata yang lain, akidah negara ni mestilah Islam terlebih dahulu. Mestilah akidah agama Islam dahulu. Akidah Islam, barulah kebahagiaan kehidupan bermasyarakat tu berjaya dipupuk. Perkara yang disebut Al-Farabi ni selari dengan apa yang telah diajar dalam Al-Quran. Dan Allah telah mengajar kita bahawa konsep untuk mendapatkan negara yang aman ni dia bertunjangkan akidah Islam. Dia berpasakkan akidah Islam. Jadi tunduknya seorang pemimpin dan rakyat dia kepada Allah menjadikan itu satu asbab ataupun menjadikan itu satu punca makmurnya atau aman sesebuah negara tu. Kalau pemimpin dan rakyat di bawah dia tu
bertindak ingkar kepada perintah Allah, maka itu bukanlah lagi sebuah negara yang diberkati. Bahkan boleh jadi Allah turunkan bala terhadap negara itu tanpa ragu-ragu untuk Allah binasakan mereka. Na'udzubillah min zalik. Kita boleh tengok dekat contohnya negara jiran kita. Contoh macam di Palu, di Aceh, Allah datangkan tsunami, Allah datangkan gempa bumi. Dari situ kita boleh mengambil iktibar. Semoga kita dilindungi daripada bahaya dan bencana seperti itu. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Baik, jadi untuk kesimpulannya, sebenarnya saya dapat simpulkanlah bahawa kalau kita lihat yang mana Al-Farabi ini dia merupakan seorang tokoh falsafah yang sangat terulung dan juga sangat hebatlah. Kerana banyak pemikirannya yang masih relevan dengan perkembangan kehidupan manusia ataupun dengan kehidupan kita hari ini. Jadi yang mana kalau kita lihat banyaklah pemikiran beliau mengenai politik dan banyak juga negara yang beliau kaji sebagai panduan dalam pentadbiran dan pemerintahan, malahan dibicarakan juga mengenai ini di peringkat universiti. Dan selain itu ia juga ataupun hasil kerja beliau ini ataupun penulisan beliau masih lagi digunakan dan menjadi rujukan di pusat-pusat pengajian dan institusi pendidikan. Macam nak katanya banyaklah kemudahan sebenarnya dan ilmu yang beliau dah beri pada kita. Jadi di antara sumbangan lain iaitu Al-Farabi ini memberikan pengaruh yang besar dalam bidang sains, falsafah dan ilmu pengetahuan yang lain-lainnya lah. Jadi kita dapat lihat kat sini bahawa daripada kesimpulan kesemuanya, Al-Farabi ini sesuailah untuk menjadi seorang raja ataupun seorang pemimpin yang sangat dikagumi lah kerana beliau mengamalkan apa yang beliau pelajari dan beliau memberi manfaat kepada orang lain. Jadi insyaAllah apa yang kami bentangkan pada hari ini sedikit dapat memberi ilmu pengetahuan yang baru serta dapat memberi kebaikan lah kepada kita dan kita ambil pengajaran ataupun iktibar daripada apa yang kami bentangkan ini. InsyaAllah itu sahaja daripada kami. Maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan. Semoga apa yang kami sampaikan itu sama-sama kita dapat ambil manfaat. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.